Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat? Harap semua sihat lah. Ah, jadi hari ni kita bersiaran lagi sekali di Konti Salwa. Jadi saya ucap selamat berhujung minggu semua. Semoga bersama-sama dengan keluarga semua sihat walafiat, kan, dan dilindungi daripada oleh Allah Subhanahu taala daripada sebarang musibah dan penyakit, dan keadaan sekarang ni. Okey, satu pesanan saya kepada semua, sekarang ni tengah bermula program vaksinasi, vaksinasi untuk vaccination untuk COVID-19. Ambil dan jangan lengah-lengah lagi, insya-Allah. Apabila selesai sahaja kita punya masa dah sampai kepada fasa kita, jadi kita akan dapat menerima vaksin itu. Dan perkara itu amatlah penting. Dan saya harap kalau kita tak tahu, kita tanyalah pada yang pakar, dan supaya sama-samalah kita semua ni dilepaskan daripada wabak penyakit COVID-19 ni, insya-Allah. Jadi hari ni kita teruskan kita punya kelas rahsia bisnes produk makanan. Macam minggu lepas siri 1 kita dah bermula. Minggu ni kita bermula dengan siri 2. Jadi minggu lepas kita ada bagi pasal asas asas dalam kita nak membina produk. Kita kena tahu tentang beberapa perkara asas macam keselamatan makanan, produk, pemasaran, dan perkara-perkara ni adalah perkara yang saya compile selama 10 tahun saya berada dalam industri makanan. Jadi kepada yang baru sahaja join, saya ucap selamat datang. Pertama sekali saya kenalkan diri balik. Nama saya Muhammad Adil bin Abdul Wahab. Jadi saya sekarang ni kita bekerja di bawah jenama Salwa. Kita mempunyai kilang memproses produk makanan yang berasaskan teknologi retort. Dan selama 10 tahun saya dalam industri, saya habiskan masa saya dalam pencarian produk baru, membina produk, costing, pemasaran, dan saya compilekan semua dan saya jadikan sebagai satu kursus public lecture, iaitu latihan secara percuma, sebab kita nak sharekan. Jadi ilmu yang baik kita share supaya sama-sama kita boleh dapat manfaat. Jadi kita bukan saja nak jadi manfaat kepada diri sendiri, tapi kita boleh memberi manfaat kepada orang lain. Yang itu yang paling penting. Dan hari ini saya bersiaran daripada Konti Salwa, bertempat di Bandar Berbangi, dan kita akan teruskan dengan tajuk strategi membina produk makanan. Okay? Sebelum kita nak cerita tentang strategi, kita ulang balik kelas yang lepas. Kelas yang lepas kita cerita tentang asas. Apa perkara-perkara yang kita tahu. Sebab saya tengok kebanyakan usahawan, termasuk diri saya sendiri, pada permulaan kita nak buat tu, kita eager, kita terlalu cepat nak terus jam kepada membuat produk. Tetapi dalam kita nak memasarkan produk dan kita buat produk, kadang-kadang kita tertinggal perkara yang penting. Nombor satu, adakah produk yang kita buat tu orang betul-betul guna? Itu nombor satu. Dan nombor dua dia, betul-betul ke orang boleh terima? Satu, orang guna, kedua, orang terima. Dan ketiga, bagaimana cara kita pasarkan? Sebab produk kualiti ni, kalau kita cerita tentang restoran lah, kita kata, turun-temurun daripada 5 tahun kepada 10 tahun, daripada generasi 1 kepada generasi 2 kepada generasi 3. Jadi generasi cucu, dia bukan sahaja kepada resepi. Dia bukan cara membuat, cara memasak. Jadi sekiranya perkara-perkara penting itu kita tidak compile dan kita tidak dokumentasikan, benda tu akan hilang. Dan bila benda tu hilang, habislah. Itulah mutiaranya, kan? Macam kita meniaga kedai makan ke, ataupun kita buat produk ke. Jadi benda-benda ni
kita nak kena tahu apa perkara yang kita nak kena dokumenkan dan macam mana cara kita menyusun. Sebab akhirnya bila kita jual, dia boleh berterusan. Jadi kita nak mengelakkan. Waalaikumsalam Cik Hidir, terima kasih support kita. Jadi kita nak tahu, contohlah kita pergi kan, dah tak sedap dah kedai tu. Dulu zaman arwah mak dia buat sedap. Dulu zaman arwah bapak dia buat sedap. So sama saja dalam kita buat produk ataupun servis makanan ni, dia bukan kepada resepi sahaja. Harga, bahannya dah tak sama. Kan? Kalau dulu kita pakai bawang, mungkin bawang jenis ni daripada India kan. Sekarang bawang jenis India dah macam-macam. Dan kita kena update. Teknologi kita kena update. Dan bukan sahaja teknologi, kepakaran kita kena lebih upgrade supaya benda yang lama yang orang tua kita buat ni, kita dokong dan kita junjung. Dan bila kita dokong dan junjung, dia akan jadi lebih baik daripada apa yang kita pernah buat. Dan kita siapkan untuk generasi akan datang. Barulah kita boleh menjadikan legacy. Cuba kita ambil kisah KFC. Kentucky Fried Chicken. Jadi kita tengok daripada awal resepinya, kemudian dibrandkan, difranchisekan. Jadi distandardkan, dan ini adalah elemen-elemen. Apabila kita nak perniagaan kita berkembang, satu, kita kena ada channel pemasaran. Betul channel pemasaran, tapi produk kita pun kena ada penambahbaikan yang berterusan. Maknanya kita kena sentiasa tambah baik. Sebab tu kadang-kadang kita pening kan. Hari ni kita buat okey, lepas tu besok orang kata, tak sedap lah produk you. Ada ubah bahan ke? Jadi kita kena tengok balik. Jadi penambahbaikan ni kena sentiasa berterusan. Harga kita kena sentiasa kompetitif. Dan kalau kita boleh buat harga kita kompetitif, dan sepanjang masa dia akan sentiasa menjadi lebih baik. Macam itulah. Jadi kita sembang-sembang saja. Kalau ada apa-apa soalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh komen. Jangan lupa subscribe. Bagi kita love, sharekan video ini, live ni, supaya lebih ramai orang dapat menonton. Dan itulah perkara-perkara yang kita nak kena tahu. Dan kita selalu kata kelemahan kita marketing. Kerana kelemahan marketing ataupun kelemahan memasarkan produk. Terima kasih Tuan Azma Aziz bagi kita thumbs up. Apabila kita rasa kelemahan kita duduk pada pemasaran, sebenarnya dia merangkumi semua. Bukan pemasaran sahaja. Bukan teknik menjual sahaja. Dia tengok balik daripada awal kita buat produk tu. Kemudian dia tengok kepada pasaran tu. Produk yang kita buat ni sama ke macam yang kita buat awal? Itu isu standard. Kemudian bila kita bagi kepada penerima, harga dia masih kompetitif ke macam dulu? Jadi kita kena dokumenkan. Jadi hari ni saya nak cerita tentang strategi dulu. Sebab kita nak pergi perang. Kita nak pergi perperangan. Kita kena buat strategi. Dekat mana kawasan kita nak masuk. Musuh kita bergerak di mana. Apa senjata kita. Jadi daripada strategi ni, kita kena buat perkara-perkara yang pendetailan lah. InsyaAllah kita akan habiskan siri 2 nanti, kita akan buat bengkel. Jadi kita boleh guide step by step. Jadi bila kita buat guide step by step, harap tuan-tuan dan puan-puan boleh terus buat. Video ni ambil, download dan simpan. Bila-bila nak tengok balik, tengok. Dan paling penting, ada je soalan, terus tanya. Sebab kita tengah live. Jadi kalau saya boleh jawab, saya akan jawab. Dan lagi satu, Tamrin Tajari is watching. Assalamualaikum Tuan Tamrin, tu kawan saya. Hamzah, Chef Hamzah pun ada. Terima kasih support. Jadi ambil video ni dan tengok dan tanya soalan apa yang kita nak tanya, dan insya-Allah dalam masa yang singkat, dalam masa sejam ni, kita boleh ada interaksi. Jadi dengan itu saya kita baca doa lah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim,
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Jadi kalau anda duduk depan handphone, ambillah pen dan kertas. Kalau tak nak, tulis saja dekat you punya handphone. Jadi poin-poin yang penting you catat. InsyaAllah satu masa nanti you boleh revisit nota ni Jadi cara kita, medium kita belajar mudah. Okey, jadi dengan itu saya kita teruskan. Waalaikumsalam Muhammad Rizwan Lai. Chef, terima kasih Chef support. Okey, bagi kita like, love sikit Chef. Okey. Okey, jadi kita boleh teruskan pembelajaran kita hari ni lah. Okey. Okey, seterusnya hari ni tajuk kita adalah strategi untuk membina produk makanan. Okey. Kenapa produk kita susah jual? Kita ada beberapa tanya. Kita kena tanya produk kita tak sedap ke? Kan? Jadi kita kena tanya orang. Sebab rasa sedap ni, terima kasih Didi Izan, Haris Hamzah. Okey, kita kena tanya diri kita kan. Tepuk dada, tanya selera. Betul ke produk kita tak sedap? Tak sedap sebab apa? Tak sedap di lidah kita ke atau tak sedap di lidah pengguna? Jadi sedap ni abstrak. Macam mana kita nak pasarkan produk kita kan? Ada produk saya boleh cakap sedap tapi tak boleh jual pun. Ada produk rasa biasa-biasa tapi dia punya jualan meningkat. Sebab orang ada kepercayaan kepada jenama tu. Waalaikumsalam Tuan Zulkifli. Terima kasih support kita. Okey. Jadi produk kita ni sedap atau tak sedap, dia bermula kepada resepi. Dia mula pada formulasi. Kemudian bagaimana cara kita buat. Jadi ini perkara yang kita nak kontrol. Sebab apabila kita nak buat, kita kena kontrol ketat. Macam saya biasa belajar pada kawan-kawan chef kan. Chef Ridwan Lai pernah selalu ajar saya. Okey, kalau kita buat macam ni, apa impactnya. Jadi dengan knowledge yang kita dapat daripada resepi tu, kita kena guna kita punya teknologi dan pengetahuan supaya kita boleh standardiskan. Okey, nombor 2, kita tak tahu nak buat produk apa. Tak tahu nak buat produk apa ni pun satu masalah besar. Sebab kita tak tengok kepada pasaran. Jadi kita selalu tengok, okey, aku nak buat ni lah. Tapi betul ke kita buat benda tu boleh pergi? Kan? Jadi kita kena buat kajian pemasaran. Kajian pemasaran ni kita kena tengok dekat pasaran harganya berapa, macam mana nak buat. Kan? Lepas tu nombor 3, produk lambat keluar. Sebab apa lambat? Sebab pengurusannya. Kita bayangkan macam ni. Kita bayangkan jalan raya. Kereta ada berjuta. Itulah adanya fungsi traffic light. Jadi kalau traffic light tu tak ada, macam mana kereta ni nak beratur susun daripada satu jalan ke satu jalan, kemudian pergi ke jalan lain dan pergi ke jalan lain. Jadi traffic light ni adalah penentu dia. Tapi siapa jaga traffic light? Automatik kan. Jadi traffic light ada sistem. Jadi kalau kita mempunyai sistem, jadi produk kita ni dia takkan lambat keluar. Dia akan kena dengan masa kita yang kita dah tentukan. Dan yang terakhir, produk cantik tapi orang tak beli. Makna produk dah sedap, dah cantik, harga dah bagus tapi orang tak beli. Sebab orang tak ada trust. Sebab tak ada aktiviti branding. Jadi kita tak ada aktiviti pemasaran. Dan kita tak bagi tester kan. Lepas tu kita jual pula bulan puasa. Ini kesilapan kita. Mana orang nak rasa bulan puasa kan. Jadi kita kena pilih masa yang betul. Masa bila kita nak buat. Dan kita kena pilih pula dekat mana yang orang nak rasa. Kita pergi jual tempoyak, kawasan orang tu tak beli tempoyak. Jadi semua ni berkait rapat dengan kita punya pengurusan. Jadi hari ni kita buka lah satu rahsia. Rahsia dalam kita nak menjawab persoalan-persoalan ini. Nombor 1 sekali, kita kena mula dengan kaji pasaran kita. Apa pasaran kita? Kita buat perbandingan. Contoh, kita ambil satu kertas. Jadi siapa yang ada sama-sama malam ni? Okay, terus ambil kertas. Ambil kertas, tulis. Okay. Jenama A, jenama B, jenama C. Duduk dekat mana produk kita ni?
Kan? So kita pilih jenama A, syarikat XYZ, nama produknya apa. Okey. Kemudian harganya satu pack berapa. Okey. Kemudian apa tagline dia? Apa positioning dia dalam pasaran? Positioning ni adalah tempat dia meletakkan produk tu. Makna dia target pasaran mana? Orang umur berapa? Orang umur 18, orang umur 25, orang umur 50, orang umur 60-an. Jadi kita kena tahu tagline dia. Dan kita kena tentukan dekat mana jenama A ni letak. Sebab ini kita kena letak diri kita sebagai pengguna masa ni. Okey, hari-hari aku pakai produk apa? Kan? Aku mesti minum Milo. Okey, Milo dekat mana? Ovaltine dekat mana? Jadi jenama B tu pilihlah jenama yang sama. Jangan pula jenama A tu kerepek, jenama B tu kita pergi jual paste pula. Jadi pilih dulu pengkelasan produk yang nak buat dan tulis. Okey, buat table. Okey, table jenama A, nama produknya apa, harganya berapa. Okey, dan tagline dia apa, dah kita tentukan positioning dia dalam pasaran. Kedua, kita tengok jenama B. Jenama B kita tengok syarikat ABC. Harga RM40. Tagline berapa? Kita ni kadang-kadang lah kan, bukan semua lah kan, tapi kadang-kadang semua letak dalam kepala. Aku nak jual ni, orang ni jual. Ni macam ni. Ni macam ni. Kita kena buat rumusan yang betul kan. Hari ni macam-macam medium harga kita boleh check. Shopee ada, Lazada ada, OnPay ada. Banyak tempat kita boleh tengok. Tesco online ada. Kita tengok dekat pasar raya ke, kalau kita nak pergi pasar raya kan, berapa harga dia. Kemudian kita tengok pula dekat tempat yang tepi-tepi jalan, berapa orang jual. Jadi kita compare, kita buat perbandingan daripada A ke B ke C. Perbandingan ini mesti lengkap lah data dia. Jangan, dan dia seakan sama. Kalau tak ada sama sangat pun tak apa. Sebab itulah pasaran. Kan? Sebab pasaran, bila kita nak masuk dalam pasaran, kita kena mencari keunikan dan identiti kita. Kita nak duduk kat mana. Itu penting. Keunikan kita, keidentiti kita kat mana kita nak letak. Dan jenama C jenama C ni syarikat 1, 2, 3. Nama produk tu apa? Okey, harga berapa? Tagline bagaimana? Dan level produk tu macam mana? Jadi kita tentukan. Okey. Jadi kajian pasaran ni amat penting supaya kita boleh tahu. Jadi kita buatlah. Ini nama dia pelan kajian untuk pasaran. Market research lah. Kita kena kaji sikit kan. Sebenarnya ada banyak cara untuk kita buat kajian pasaran. Tetapi kita kena tahu perkara-perkara yang asas. Perkara-perkara yang asas dan kita tulis, kemudian kita dokumenkan. Dan jangan kita dokumen letak dekat file, terus kita simpan. Kita letak dekat kabinet, dekat TV. Tempat yang kita selalu tengok. Pagi-pagi kita gosok gigi ada kat situ, letak kat situ. Jadi hari-hari kita tengok. Dan kita kena sentiasa update. Sebab mungkin bulan ni macam ni, kemudian berlaku isu, harga bawang pada India naik, habis semua naik. So kita kena kaji sentiasa supaya kita tahu dekat mana kita. Adakah kita bersaing sepanjang masa ataupun kita provide alternatif kepada pasaran. Jadi apabila pasaran tu ada sumber alternatif, jadi dia akan cari kita. Itu penting. Jadi hanya macam mana kita nak push lah. Kan? Sebab satu lagi rahsia lah kan, kita kena cari distributor. Kan? Orang yang nak distribute barang kita. Sama ada dropship ataupun agent ataupun distributor company. Kat mana pasaran kita nak pergi. Kan? Jadi kita kena buat lah. Sebab kita tak boleh buat sendiri. Kan? Kan? Tapi kalau kita ada team yang buat dan kita bagi tawaran harga yang menarik, InsyaAllah mereka akan buat. Tapi kita kena spend lah. Spend masa kita kena spend perah otak kita buat. Dan akhirnya kita akan dapat jawapan. Okey, poin yang kedua. Poin yang kedua adalah kita buat jadual. Jadual ni disiplin. Jadual membina disiplin. Sebab apa? Apa pun saya belajar daripada orang Jepun. Orang Jepun ni dia mudah. Apa-apa hal dia buat, dia akan bina jadual dulu. Dia buat jadual dulu. Macam mana dia buat jadual? So kita susun masa kita. Kita tanya. Dalam kita nak buat jadual, kita kena buat milestone. Milestone ni adalah matlamat kita. Matlamat jangka pendek, matlamat jangka panjang dan matlamat sepanjang masa. Jadi matlamat kita.
Kalau kita buat projek, biasanya kita kena letak matlamat milestone 1. Macam kita tengok kat bawah tu, saya letak sebagai target utama. Target utama nombor 1, kita nak dapat feedback pelanggan. So kita target nak dapat yang pencapaian pertama feedback pelanggan ni. Sebelum nak dapat feedback pelanggan tu, apa kita kena buat? Maknanya customer kita mesti ada sampel untuk dia rasa. Betul? So bila dia ada sampel untuk dia rasa, kita kena buat sampel. Jadi kita letak daripada kita punya awal tu kita nak buat feedback, sebelum tu kita nak kena bagi orang test, period masanya sebulan, Pak. Kemudian sebelum tu kita kena buat prototype tu dalam sebulan. Kemudian pada bulan Januari tu kita kena buat sebulan. Jadi kita atur dan susun. Kita atur dan susun daripada awal apa kita punya milestone yang pertama. Jadi kita capai dulu yang pertama. Kemudian kita tulis pencapaian kita kedua, kita nak lancarkan produk. Jadi kita kena buat jadual. Masa ni kita tentukan. Cepat atau lambat, duduk dia pada jadual ni lah. Jadual ni mestilah dia ada faktor kan. Faktor duit, faktor ni. Tapi kita kena letak sebab, terima kasih Rozana, good info. Memang, jadi kita letak kita punya jadual, sebab jadual ni komitmen kita dan disiplin kita. Jadi kita kena siapkan lah. Kalau kita nak buat pengeluaran, kita kena ada modal. Jadi cari modal. Lepas tu dalam masa yang sama, nombor 2, kita punya jarak matlamat kedua adalah kita nak lancarkan produk. Kita nak lancarkan produk, stok kena ada. Stok kena ada, tuan-tuan. Kalau stok tak ada, macam mana kita nak jual? Stok. Jadi stok tu sebenarnya memang kena ada. Dan kemudian apabila kita sebelum nak lancarkan produk, kita kena buat stok lah. Jadi kita kena ada pengeluaran dan kita kena sediakan bahan pemasaran. Bahan pemasaran ni kita kena buat banner ke, banting ke, video ke. Kita kena buat awal supaya apabila kita lancar, kita tinggal nak belas je. So semua dah ada. Dan apabila kita dah lancarkan produk, nombor 3, kita punya matlamat mestilah untuk bagi servis pada pelanggan. Jadi servis pada pelanggan adalah matlamat utama. Maknanya kita bukan sahaja nak jual barang, tapi kita nak menang di hati pelanggan. Menang di hati pelanggan ni makna pelanggan puas. Bukannya sekadar okey kita beli lepas tu kita tinggal. Lepas tu kita tanya, kau nak beli lagi tak? Tak. Orang nak tahu servis kan. Macam mana hubungan awak dengan customer awak. Jadi kena sentiasa rapat. Jadi kena ada. Terima kasih. Selamat malam Bos Adil, Sahlan Najla. Terima kasih puan. Jadi kita kena sentiasa fikir kita nak berniaga ni sebenarnya kita nak bagi servis kepada pelanggan. Jadi pelanggan puas hati. Kan? Jadi dengan barang kita, dengan produk kita, jadi orang akan ada kepuasan. Dekat situ kita memenangi hati pelanggan. Macam tu. Kan? Jadi kalau pelanggan tu dah rapat dengan kita, kan? Jadi dia akan percaya kita. Akhirnya dia tak pakai. Itu yang jadi pada kita hari ni. Kan? Kita percaya kepada jenama. Kita tahu kalau aku makan benda ni, tak jadilah, aku tak pergilah. Kan? Good sharing. Terima kasih. Jadi kita tak pergi dah jenama lain. Kita pergi jenama tu. Sebab dia ada impact kepada hati kita. Kemudian daripada dia akan bagi tahu anak dia, oh jenama ni bagus tau, kau pakai ni. Anak dia akan pakai, oh mak aku pakai jenama ni je. Sebab ni bagus. Kan? Jadi sebab itulah dia akan jadi pasaran yang berkekalan. Sebab daripada keluarga mak ayahnya. Waalaikumsalam Puan Nur Haizah Hashim, terima kasih support jadi daripada situ kita punya servis tu bapa dengan mak dia percaya. Lepas tu anak-anak dia percaya. Lepas tu cucu dia percaya. Akhirnya makan 10 generasi. Itulah kan. Tentu kita tengok produk yang bagus. Produk yang kita membesar. Itulah dia. Kan? Jadi kita kena sentiasa kalau pun barang kita sekejap ada, sekejap tak ada, macam mana? Jadi kita kena sentiasa. Jadi kita kena buat perancangan. Dan biasanya perancangan dalam buat jadual ni, jangan takut untuk berjanji pada diri sendiri. Sebab kita ni selalu bila berjanji dengan orang senang, tapi nak berjanji dengan diri sendiri kita takut.
Sebab kita tahu kita tak boleh deliver. Tak apa. Jangan kita tak ada komitmen nak berjanji dengan diri sendiri. Kalau kita tak ada komitmen nak berjanji diri sendiri, maknanya kita tak ada niat pun nak buat. Jadi kita mula dengan niat, kemudian kita janji dengan diri kita, aku nak komit, hari esok juga aku akan terus buat jadual. Buat jadual. Apa yang kita nak buat. Akhirnya, kita tengok. Kalau gagal, buat jadual baru. Tak apa. Sebab setiap kali kita gagal, 1 kali kita jatuh, 10 kali kita bangun. Itu yang penting. Kan? Dan apa yang kita belajar daripada yang kita jatuh tadi? Yang tu yang paling penting. So, kita belajar daripada kegagalan. Itu pengalaman yang tidak boleh diganti dengan duit. Itu penting. Sebab kita tahu dan kita takkan ulang dah. Dan bila kita nak buat sesuatu, kita dah tahu step 1, step 2, step 3. Kan? Jadi buat tuan-tuan dan puan-puan, ambil video ni kan, tengok 3-4 kali, lepas tu ambil kertas, terus rangka jadual. Buat jadual. Hari ni aku nak buat ni, besok aku nak buat ni, 3 aku nak buat ni, 4 aku nak buat ni. Okey, tak sempat lah, ada hal lah, tukar. Tak apa, tukar jadual tu, cross, buat baru, jadual baru. Setiap minggu kita kena ada satu jadual yang kita sentiasa update atas diri kita, supaya kita nak develop rutin dan habit. Habit orang yang berjaya ni, nombor 1 sekali, dia bangun pagi, dia mesti ada atur apa dia nak buat. Pagi dia nak buat ni, kemudian dia nak buat ni, kemudian dia nak buat ni, lepas tu dia nak buat ni. Dan dia tahu benda-benda yang priority. Kemudian dia letakkan kepentingan priority tu, kan? Priority tu yang paling penting yang dia nak, apa yang dia nak fokus. Jadi kat situlah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi buat jadual. Yang tu yang paling penting. Jadi strateginya, mula apa-apa pun kena ada kajian pasaran. Nombor 2, buat jadual. Jadual ni komitmen kita, kan? Jadi saya insya-Allah tak lama saya akan buat workshop. Jadi kita boleh buat sama-sama dan kita cari hasilnya. Dan daripada situ tuan-tuan akan dapat terus bagaimana. Jadi saya punya tugas hanya nak hari ni kita sharing, kemudian kita buat workshop tu untuk kita bimbing tuan-tuan, supaya tuan-tuan akan dapat akan dapat pengetahuan macam mana nak buat. Benda ni dia tak susah. Kan, jangan kita fikir susahlah ni Januari, Februari, Mac. Tak. Ini contoh, kan. Ada banyak lagi cara kita nak buat. Kalau tuan-tuan suka garis, buatlah garis. Kalau tuan-tuan suka color, buatlah color. Asalkan bila kita tengok jadual tu kita puas hati. Tapi janganlah spend seminggu nak buat jadual. Kan, tak boleh buat benda lain, kan. Buat jadual ni kita perlu dalam setengah jam je untuk kita buat. Kemudian daripada situ kita tambah baik. Muhammad Azrin Man, Chef Azrin, terima kasih. Bila nak datang ke Konti Salwa minggu depan? Datang Chef. Tolong masak. Lama dah dia gantung uniform tu. Okey, jadi itulah bab pada nombor 2 kita kena buat jadual. Okey, kemudian kita nak belajar buat prototype. Okey, prototype ni apa? Prototype ni adalah sampel akhir produk. Maknanya 80% dah confirm lah kita nak jual. Kan? Jadi produknya bagus, memang kita boleh buat, tinggal lagi kita nak jalan. Jadi ada banyak cara untuk kita mempercepatkan. Nombor 1, kita kena buat sendiri. Buat sendiri prototype ni. Apa resepi kita nak share? Apa produk kita nak buat? Kita nak buat keripik, macam mana cara nak buat keripik tu? Kemudian kita nak buat biskut, macam mana kita nak buat biskut? Kita nak buat roti, macam mana kita nak buat? Lepas kita dah buat sendiri, kita kena cari orang yang dah buat. Pakar lah. Maksudnya tak semestinya pakar ni kita kena bayar. Kita kena cari orang yang sanggup untuk sharing. Sebab kita nak tahu, besok kita buat 1 kilo atau 300 pack kat rumah, bila kita nak buat, nak jual, apa yang kita nak kena tahu. Sebab orang tu dah lalu. Kan, dia dah tahu dah. Okey, kalau kau buat keripik, nanti kalau kau tutup, nanti dia bentat. Lepas tu dia tak rangup. Sebab kau macam ni. Jadi kita kena bincang dengan pakar. Collect data tu. Ambil buku, tulis. Tanya dengan dia. Tak apa pun. Sebab zaman sekarang kan, saya belajar pada orang Korea lah. Kalau kita tengok orang Korea ni, dia tak lokek ilmu. Apa saja pun, nak tengok macam mana dia buat, belajar. Nak ni, belajar. Jadi kita belajar semua dia punya know-how tu. Dan
Sehingga kan apabila kita buat tu, kita akan jadi, kita boleh buat macam dia. Tapi mestilah tak sama kan. Sebab itu air tangan. Jadi kita kena berbincang dengan pakar supaya kita tahu apa yang dah berlaku. Kalau kita bulldoze terus kita buat, kita akan lalu masalah-masalah yang masa hadapan. Masalah apa? Masalah kualiti, masalah penerimaan orang, masalah jangka hayat produk, masalah rasa tak standard, kan? Masalah bahan nak buat tu tak ada dalam skala yang besar. Contohnya kita biasa pakai ikan tamban, kan? Lepas tu nak cari orang yang jual ikan tamban secara banyak ni, mana nak dapat? Kena cari kilang dia, kan? Sardin tak apalah banyak dalam tin, tapi kita nak pakai, mesti pakai sardin segar daripada lautan Pasifik yang diimport daripada Jepun. Mana nak cari? Jadi kita kena bincang dengan pakar. Pakar ni kadang-kadang dia tahu, okey, kau pergi kat sini, kau tanya orang ni, ada supplier dia, kau pergi kat sini. Jadi pakar akan bagi. Jadi kita cut short tau, kan? Kita tak payahlah nak buat daripada awal. At least kita dah tahu. So kita beware. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, even tuan-tuan dah buat sendiri, dah bincang dengan pakar, apabila kita mula berniaga, pasti kita akan lalunya. Itu yang dinamakan jerit dan peritnya dalam perniagaan. Kita mesti akan ada lalu kesusahan. Tapi kita dah bersedia, kan? Jiwa kita dah bersedia nak lalu masalah tu. Contoh saya buat kuih frozen, saya kena cari mentor bidang sama ke? Ya betul puan. Puan kena cari orang yang dah biasa buat kuih frozen. Cari mentor. Tak apalah. Tanya dekat dia. Okey, kuih mentor kalau buat frozen ni apa yang akan terjadi? Dia berkulat ke? Kan? Jadi dia akan jadi macam mana? Dia tanya je, tak apa. Kalau dia nak share, alhamdulillah. Kalau dia tak dapat share pun, at least dia dapat share sikit pun cukup lah. Mesti, biasanya lah usahawan saya jumpa kan, dia tak lokek ilmu lah. Sebab pengalaman yang dia lalu tu memang susah. Dan dia tak nak orang lalu sama. Jadi kita kena pilih juga puan. Dalam kita nak cari mentor tu, kita kena pilih juga. Kan? Biasanya orang yang berjaya ni, dia tak lokek ilmu. Jadi kita cari mentor-mentor yang mana yang pernah buat dan macam mana caranya. Sebab puan nak kena cari tempat nak buat apa, nak buat penyimpanan macam mana, memang kena cari. Kalau dapat 100% lagi bagus lah, kan. Tapi janganlah kita nak cari orang yang buat 100% memang tak dapat lah, kan. Sebab kita nak berniaga ni, kita mesti ada satu etika, kita nak cari keunikan produk kita, macam tu. Jadi puan boleh cari, saya doakan puan jumpa dan insya-Allah satu masa nanti Allah Taala akan membantu puan. Saya doakan insya-Allah. Dan yang ketiga, bincang dengan kilang. Ada banyak kilang yang berskala SME yang boleh offer services, servis untuk OEM. OEM ni maksudnya sama-sama puan, maksudnya dia adalah original manufacturer, tapi resepi boleh datang daripada puan. Betul tak? Jadi you bagi resepi, dia buat. Kemudian daripada, jangan takut pasal resepi ni, sebab resepi ni tak ada apa, bahan-bahan dia semua. Yang paling penting sekali cara buat tu. Cara buat tu nak kena sama. Dan kalau benda tu bagus, benda tu akan berkembang. Hanya puan kena cepat-cepatlah, tuan-tuan dan puan kena buat cepat-cepatlah pemprosesan supaya produk tu keluar. Jadi bincang dengan kilang. Dan kilang ni ada macam-macam jenis MOQ, kan. Dan kita kena tanya dia kenapa, kan. Kenapa minimum ordernya begitu? Kerana dia skala besar. Jadi bagaimana, kan, bagaimana nak mempercepatkan pemprosesan. Jadi puan kena bantulah. Dan kilang tu dan puan kena ada sinergi. Ini nombor satu paling penting. Kita kena ada sinergi. Kalau kita duduk orang ni macam ni, kita macam ni, hati-hatilah sebab besok susah. Tapi ada kilang-kilang kat luar tu yang kalau kita true, kita pun truthful, dia pun truthful, dan insya-Allah perbincangan itu akan menghasilkan collaboration yang baik. Biasanya kilang dia takkan dictate sangat apa yang kita nak buat. Hanya kilang ni dia memang nak volume, kan, sebab dia nak mengisi kekosongan kapasiti dia. Jadi
kita bincanglah, slow talk, bincang, kenal lagi, dan perhubungan yang baik itu kena dijaga lama. Sebab kilang pun dia ada overhead, dia nak kena bayar pekerja dia nak kena bayar sewa dia kena bayar equipment dia, kan. Jadi kita mudahkan situasi, kan. Mungkin yang paling penting puan nak jaga ataupun tuan-tuan nak jaga, kualiti produk yang keluar tu mesti kualiti sama ataupun ada 70% dalam range yang kita nak. Kena ada toleran, sebab kilang kena toleran. Mana boleh kita buat 1 juta unit sama macam kita buat 100 pieces dekat rumah. So kita kena ada toleransi. Maksudnya saya cakap tadi, sedap tu abstrak tetapi dia diterima oleh kebanyakan orang. Jadi maksudnya kebanyakan orang dia kata okey, boleh, sedap ni, okey, harga pun cantik macam tu. Dia nak kata sedap sangat memang susah. Sebab tak ada dalam dunia ni yang sempurna, kan. Masing-masing ada pro and con. Hanya bagaimana kita nak memasarkan produk kita. Jadi ini 3 tips yang penting dalam kita nak buat prototype. Dan kita nak cut short, sebab kalau kita buat daripada awal, lepas tu tak boleh buat production lah, pergi buat kilang lah. Sabar dulu, jangan pergi spend dulu, pasarannya belum ada. Bawa keluar produk sampai pada pengguna, dapat customer yang repeat, dan Alhamdulillah akan ada pusingan modal tu dah dapat balik, dan kita buat ramp up production. Hanya nak kaya cepat, kena spend banyak lah. Sebab nak buat produk, kan, 1 juta unit untuk bagi pada satu orang. Kalau seorang beli RM1 kan 1 juta sale kita. Jadi kalau kita spend RM1,000, mana kita nak dapat sale 1 juta? Makna produk kita tu kena harga berapa? Kan. Jadi ini mentaliti kita. Kita betulkan mentaliti kita betulkan attitude kita, dan insya-Allah kita akan dapat idea macam mana kita nak buat. Okey, kemudian kita buat uji rasa sampel. Sampel yang kita dah buat tadi tu, kita kena buat sampling lah. Okey. Dia ada 3 cara. Saya tak nak cerita lebih dalam lah benda ni, nanti kan tidur. Tapi dia ada 3 cara lah dalam kita buat uji rasa sampel ni. Satu, kita buat cara perbandingan. Makna perbandingan dengan benchmark. Benchmark ni adalah contoh. Okey, aku nak produk aku rasa dia macam ni, kan? Aku nak produk ni rasa macam ni, kan? Ataupun aku nak produk ni rasa dia macam ni. Jadi design labelnya begini, kotaknya macam ni, informationnya macam ni. Jadi buat perbandingan produk dengan produk prototype yang kita buat. Ini produk yang ada dalam pasaran, ni produk baru yang kita nak buat, kan? Contoh. Jadi sama tak? Sejauh mana kita boleh mencapai ke tahap itu? Dan akhirnya apabila produk ni kita buat, bagus kita ke bagus dia, ini terpulang pada positioning pasaran kita. Mestilah kita nak lebih bagus pada orang, tapi orang ni dah jual. Nampak tak? So mesti boleh. Jadi kita kena usaha 3-4 kali perbandingan, sehingga kan apabila kita dah rasa okey, dan kita buat pengkelasan. Cara pengkelasan ni kita kena buat pengkelasan. Okey. Tadi kita bandingkan ni produk A, produk B. Ni produk kita, ni produk yang kita nak target. Pengkelasan ni mudah. Okey, kita dah dapat. Okey. Yang ni manis dia macam mana? Masam dia macam mana? Pedas dia macam mana? Terima kasih puan. Okey, terima kasih puan Yati. Kan, manis dia macam mana? Pedas dia macam mana? Rasa macam mana? Jadi kita kena belajar cara pengkelasan. Kan? Manis-manis buah. Kalau kita tak pandai nak tuliskan unit daripada segi saintifiknya, manis ni pakai Brix lah, pH lah, tak apa, kita tulis okey, manisnya begini, macam mana kita describe. Jadi kita kena belajar. Kan? Saya akan sentuh lagi yang uji rasa sampel ni lebih mendalam lagi pada siri yang kemudian lah. Tapi saya cerita dulu cara kita nak membanding beza lah. Jadi manis dia macam mana, pedas dia macam mana, level 1, level 2, level 3, kita kena tetapkan. Mudah je. Alah, kalau kita tengok kat luar tu, contohnya kita pergi kedai sambal, super duper pedas. Macam mana dia dapat pengkelasan super duper pedas tu? Kan?
dia punya trik mudah je. Kita tentukan. Kan? Daripada kita punya pendapat. Okey, kita ada kawan kita A, B, C, kita try. Kita tengok, alamak, ni tak ada pedas sangat ni. Ni pedas gila. Jadi bagilah level 3. Ni level 1. Ini nama ni cara pengkelasan. Kan? Dan akhir sekali, kita spend duit untuk pakai panelis profesional. Tapi panelis profesional ni ada. Memang kita boleh cari. Kita kena tanyalah daripada badan-badan badan-badan konsultan yang ada kat luar tu, kita boleh cari. Tapi kalau kita pergi kepada panelis profesional, kita tak faham pengkelasan tadi dan kita tak faham perbandingan tadi, nanti dia keluar laporan, habis duit kita je. Sebab kita tak faham pun laporan yang ditulis. Kan? So laporan yang ditulis tu mesti kita boleh faham. Okey, itu untuk uji rasa. Dan last kali dapatkan feedback pelanggan. Berapa ramai yang suka? Berapa ramai orang yang suka dengan produk ni? Bagi dulu gift. Jangan lokek tuan-tuan. Meniaga ni, kita buat modal, kita bagi kepada orang, itu tak ada yang kita rugi. Orang akan try produk kita. Jadi kita kena berjiwa besar lah untuk buat sampel dan bagi pada orang. Sebab ini semua adalah value yang kita tak boleh nilai. Kita tak boleh nilai dengan duit. Sebab kita bagi orang kan. Jadi kita bagi orang rasa. Bila kita bagi orang rasa, orang ni kata macam ni. Janganlah pula kita nak sensitif. Kita kata, dia ni semua kata tak sedap. Kita berjiwa besar dan kita terima kritikan itu. Tetapi biarlah kritikan yang membina. Jadi kena tanya suggestion. Kemudian, yang paling penting sekali dokumenkan. Sebab tu, kita kena pilih. Kita tahu dah. Kawan kita tu, kalau kita bagi si A, si Ali tu contoh kan. Aku bagi si Ali ni. Sampai besok pun dia tak buka. Kan? Jadi kita pastikan kita bagi pada orang yang betul-betul nak tolong kita. Kau buka sekarang, aku nak tahu berapa rasa. Buka depan dia. Suruh dia rasa terus. Lepas tu dokumenkan. Daripada 10 orang kawan kita, 10 orang ni cakap apa. Kemudian bagi ahli keluarga. Orang ni rasa macam mana. Orang ni buat macam mana. Kan? Kemudian apabila kawan-kawan ahli keluarga kita ni, kita dah dapat data, dan barulah kita hantar kepada panelis profesional. Dan panelis profesional ni ramai pun orang tak buat kan, sebab mungkin harganya. Jadi kita nak start jual. Jadi at least kan, kita nak bawa produk kita keluar untuk jual, kita dah ada satu data untuk kita pegang. Orang ni kata macam ni, orang ni kata macam ni kan. Jadi itu yang paling penting kan. Jadi kita strukturkan cara kita buat supaya kita tahu bila orang kata, kau punya produk ni macam ni lah. Dia memang macam tu, tapi kau buat macam ni. Jadi yang paling penting kan, kita service customer tu. Boleh tak saya dapatkan nombor telefon puan? Boleh. Nanti saya hantar kepada pihak customer service. Padahal customer service tu pun kita. Tapi kita kena aturkan dia kepada channel customer service, sebab kita nak bagi tahu kat dia knowledge. Mungkin cara dia pakai produk kita salah. Mungkin dia tak faham produk. Jadi salah dia pada kita juga. Jadi kita kena educate customer. Apabila kita educate customer kan, customer ni dalam hati kita, bagus ni, aku beli sikit je tapi beria dia nak cuba bantu aku. Tengok dekat Shopee kan. Kita beli barang, kita tak pernah rating pun. Kita kena rating lah. Sebab kat situ lah, kalau kita tengok di Shopee, kita ada rating 3 bintang ke 5 bintang ke, benda ni bagus. Jadi dengan kita rating, orang lain pun tahu kan. Jadi bila kita rating, orang tahu. Tapi kalau kita tak rating, orang tak tahu. Kita pun tak tahu. Jadi siapa yang tahu? Tak ada orang tahu. Jadi kita nak bagi orang tahu. So kita kena rate kan. Kita punya customer ni, feedback dia bagaimana. Dan yang paling penting, ada hubungan dengan customer. Sebab itu yang customer nak. Ingat saya punya tagline tadi, kita bukan sekadar nak jual barang, kita nak menang hati pelanggan. Sebab pelanggan tu akhirnya dia akan sebarkan benda yang baik pada kita kan. Boleh jadi dia doakan untuk kita, lagi bagus kan. Yang tu kita nak. Okey, jadi terima kasih kepada semua yang sudi bersama dengan saya malam ni. Secara ringkasnya kelas kita. Bagi yang baru masuk, tak apa, nanti habis live ni boleh repeat balik, tengok kan. Dan sentiasa tengok dekat page Salwa kan. Kita ada kedai online Salwa Ompe dan juga website Salwa, dan pergi kepada page Salwa Facebook, Elias Salwa Food.
tengok dan dapatkan video ni dan tengok 3-4 kali sebab kalau kita tengok sekali mungkin kita miss point. Kalau kita tengok satu filem yang sama tapi kita tengok berkali-kali, mungkin kita akan nampak benda-benda yang tersirat. Kita tak tahu sebab kita hanya boleh menyampaikan kefahaman Allah Ta'ala yang bagi. Jadi saya mudah saja. Jadi saya akhiri di kelas kita malam ini dengan satu kata-kata lah. Kata-kata ni saya kuningkan impian. Impian adalah ibarat menanam pohon. Ia perlukan masa dan ketekunan. Kita harus teruskanlah membaju dan menyiramnya. Sebab apa saya sebut macam ni? Sebab kita ni kena berani untuk dream big. Apa salahnya? Berangan tu kan percuma. Kita kena bayar ke berangan? Tak, berangan dulu. Kita kena ada letak dream. Kan? Dan apabila kita ada impian, dialah macam tanam pokok lah. Kita kena sentiasa ada ketekunan nak tengok kan berapa biji daun hari ni kan. Dia perlukan masa. Kita tak boleh nak terus. Tapi tak salah kalau kita baja dan siram. Dan memang kita kena membaja dan menyiramnya hari-hari. Kan? Sebab apabila kita dah siram dan kita dah baja besok, dan bila dia nak naik dan berbuah cepat-cepat, bukan kerja kita. Itu takdir Allah Ta'ala. Kan? Jadi kita punya usaha, kita tanam pokok, taruh baja, siram air, nak naik berbuah cepat-cepat, bukan kerja kita. Tapi apabila kita dah buat dan berusaha, pokok tu mati, kita tanam lagi. Jangan kita tanam satu pokok je, tanam 5-6 pokok. Makna kita tak boleh ada satu impian je. Kita letaklah 5 impian. Hari ni aku duduk rumah besar mana? Aku nak naik kereta apa? Jangan tengok yang tu kebendaan. Kita tengok apa legacy aku nak tinggal kepada masyarakat aku. Aku nak tinggalkan restoran yang ternama, masak ikan patin tempoyak paling baik dalam Malaysia. Itulah kita punya legacy. Sebab kalau bukan kita yang habiskan, mungkin anak cucu kita sambung. Itu legacy, nampak tak? Jadi impian kita kena bersifat jangka panjang. Jadi dengan itu saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir malam ni. Dan yang belum tengok, pastikan anda tengok. Dan insyaAllah kita akan masukkan komen dekat situ, PM ke apa ke. Kita akan letak link tu supaya anda boleh download video ni secara percuma lah insyaAllah. Dan saya insyaAllah kita akan teruskan dengan siri yang ketiga. Untuk siri ketiga nanti kita akan tengok lebih mendalam dalam strategi pemasaran. Ramai orang dia nak tunggu yang strategi pemasaran tu je. Dia tak nak tengok dah nak buat produk. Dah tahu dah kita resepi ni macam ni tak. Kita kena buat step by step. Kita tengok daripada awal. Sebab bila kita nak jump terus, kita expect, okay, aku buat investment 1,000, berapa aku dapat? Tak ada pulangan yang boleh cepat. Apabila pulangan yang boleh cepat, apabila dia cepat bagi pulangan, dia cepat jatuh. Itu. Jadi kita nak membina sesuatu legacy ni, dia makan masa. Tetapi bila kita buat dengan konsisten dan kita ni, apa pun terjadi, kita dah ready sebab kita dah ada ilmu. Okay? Jadi itu saja pada malam ni. Terima kasih kepada tim teknikal saya yang betul lumus membantu. Dan kita juga dah baru melancarkan logo baru Akademi Salwa, insya-Allah mula dengan saya. Dan daripada kami, tim kami ada ramai lagi orang yang berbakat lah untuk cerita. Masing-masing ada kepakaran masing-masing. InsyaAllah satu masa nanti kita boleh duduk sama-sama, kita buat perkongsian. Dan dalam masa yang sama bukan saja bermanfaat untuk diri kita, malah manfaat untuk semua orang. Jadi itu saja saya akhiri malam ni dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa pada siri ketiga minggu hadapan yang bertajuk strategi pemasaran. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.